Okay, kita assume. Let's y sama dengan Vx. Okay, kita assume y adalah Vx. Okay, x memang variable kat dalam y ni. Okay, v ni adalah satu variable baru yang kita wujudkan. Okay, so sekarang ni dekat soalan ni kita nak gantikan semua y dengan Vx. Okay, so sekarang saya ganti ya. Okay, kita buat slow-slow supaya kamu faham. Okay, 2x. Okay, y ni kita gantilah dengan Vx ni. Okay, so Vx tambah 3. Okay, ada y lagi ni. Okay, so ganti lagi Vx. Okay, lepas tu ada 2 kat luar. Okay, so kita pun buat 2 jugalah. Sama. Dapat sangat. Okay. Okay, bawah pula. X square plus 2x. Okay, kamu jumpa y lagi ni. Okay, so ganti lagi dengan Vx. Okay. Lepas tu kita expand. Mana yang patut. Okay, so dekat sini ada 2. Okay, x darab x. Kamu dapat berapa? X kuasa 2. X kuasa 2. Okay, lepas tu V tambah 3. Okay, ada 2 ni. Okay, kalau ikut hukum indeks, 2 ni mesti masuk dekat V. Masukkan juga dekat X sebab ada kurungan. Okay, so dia jadi V kuasa 2. X kuasa 2. Okay, per X square plus 2. Okay, X darab X dapat apa? X kuasa 2. X kuasa 2. V. Okay. Ni kita baru expand tau. Baru expand. Okay, lepas tu kita nak mudahkan dia. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, semua sebutan ada X kuasa 2. Okay, saya tak nak kamu terus potong. Kenapa saya tak nak kamu terus potong? Sebab kamu suka terbuat silap. Tersilap kat mana? Suka tiba-tiba potong kat sebelah je. Benda tu ada kat sebelah kanan je, kiri tak ada. Tapi kamu syok sangat potong. Okay, so kamu potong. So tak boleh. Saya tak nak kamu buat macam tu. Okay, saya nak kamu factor out. Pandai. Factor out dulu. Potong. Betul. Okay, so kita faktorkan dulu. So X kuasa 2 keluarkan. So tinggal apa tu? Yang atas. 2V. 2V tambah 2V kuasa 2. Okay, bagus. Okay, bawah. Keluar juga X kuasa 2. Lepas tu faktor. Tambah 2V. 1 tambah 2V. Okay, tolonglah buat macam ni. Okay, sebab kamu suka silap masa potong tu. Okay, lepas tu barulah kita boleh potong. Okay ni. Okay, so sekarang yang tinggal ialah 2V tambah 3V kuasa 2 per 1 tambah 2V. Okay, settle. Okay, jangan lupa kat sebelah kiri ni tadi ada dy dx. Okay, so saya tulis balik dy dx. Okay. dy dx. Okay, sekarang saya nak kamu salin. Sebab apa saya nak kamu salin? Saya nak kamu digest. Tak salin, tak digest. Okay, so tolong salin. Take a time, salin sambil fahamkan. Okay, salin dulu.
Dah ke? Dah. Dah. Belum. Dah. Belum. Belum? Okey, cepat. Salin sambil berfikir tau. Sudah Puan. Dah. Alright. Sambung. Okey, so sebelah kiri ni tadi kita dah settle. Kita dah dapat dy dx dia bila kita ganti y sama dengan vx. Okey? Okey, sekarang kita tengok belah kanan pula. Okey? Belah kanan ni, okey, tadi kita dah ada y sama dengan vx kan? Okey, y sama dengan vx ni kita yang wujudkan sendiri tadi. Okey, so saya nak cari dy dx bagi y sama dengan vx ni pula. Okey, so dy dx ni kamu boleh cari gunakan rule apa masa kamu belajar Mat 2 dulu? Ingat tak? Kalau kita ada dua sebutan dalam bentuk asli darab, kamu guna rule apa? Produk. Pandai. Kamu guna product rule. Okey. Product rule kan? Okey, so product rule tu macam mana rupa dia? Macam ni. Kalau saya ada y sama dengan, okey, kamu guna UV kan? Okey, saya tak nak guna UV lah sebab saya tak nak kamu keliru dengan y sama dengan Vx ni. Okey, kata saya ada huruf apa P dengan Q. Okey, so product rule ialah dy dx sama dengan P darab dengan dq dx tambah q dp dx. Okey, ni product rule. Maksudnya variabel pertama darab dengan beza variabel kedua tambah variabel kedua darab dengan beza variabel pertama. Okey, itu ialah product rule. So kita nak buat untuk y sama dengan vx ni pula. Guna konsep yang sama dengan dalam product rule ni. Okey, so apa konsep dia? Okey, variabel pertama v darab dengan beza variabel kedua. Okey, dx per dx. Sebab variabel kedua dia x juga. Okey, tambah variabel kedua x darab dengan beza variabel pertama. Okey, dv dx. Macam ni. Okey. So oleh kerana variabel kedua dia adalah x, so bila kita beza terhadap x juga kita dapat 1. Dx over dx. So yang tinggal ialah v tambah x dv dx. Okey? Settle dy dx dia. Okey, ada soalan tak kat sini? Tak ada. Tak ada. Yang apa nak tanya tadi? Lupa dah. Jadi kan dua pemboleh ubah tu kan? Jadi kita pecahkan ikut yang bawah tu yang dx tu lah. Kita bukan pecahkan, kita bezakan. Ya, bezakan lah. Kita bezakan ikut product rule. Okey, product rule dia punya rule ialah variabel pertama darab beza variabel kedua tambah variabel kedua darab beza variabel pertama. Itu memang rule. So kamu ikut je. Okey? Boleh, Muklish? Boleh. Alright. Okey. So sekarang kalau kamu perasan, okey, saya ada dua persamaan dy dx. Okey? Ni dy dx yang pertama tadi yang kita cari tadi. Bila kita ganti y sama dengan vx dekat dalam soalan. Okey? Persamaan dy dx kedua saya dapat dengan membezakan y sama dengan vx tadi. Okey, so sekarang saya ada dua equation dy dx. Okey, so sekarang sebab saya ada dua equation dy dx, so saya boleh samakanlah equation 2 dengan equation 1 ni sebab dia sama-sama dy dx. Okey,
So sekarang apa saya nak buat? Saya nak samakan equation 2 dengan equation 1. Okey, kenapa saya buat dua belah kiri? Tak ada sebab. Boleh je kamu nak buat satu belah kiri. Okey, tapi nanti kamu tengok bila kita buat dua ni belah kiri, dia jadi lagi kemas kat sebelah kanan. Okey, so sekarang ni saya nak tulis dua dululah sebelah kiri. Okey, so V tambah X dV dx. Sama dengan, okey, equation 1 kat sebelah kanan. 2V tambah 3V kuasa 2 per 1 tambah 2V. Okey? Okey, itu je tau perbezaan homogeneous ni dengan metod yang kamu belajar sebelum ni. Okey, kita guna Y sama dengan Vx. Okey, lepas tu sama je dia punya solution. So sekarang ni apa kita nak buat? Kita kena separatekan variable, satu variable belah kiri, satu variable belah kanan, lepas tu baru kita boleh integrate. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, kawan-kawan V ni semua dekat sebelah kanan. Okey, V ni je seorang dekat sebelah sini. So kita kena pindahkan dia pergi kanan lah. Okey, so V ni, saya nak bawa dia pergi kanan lah di sini. Okey, so kat sini X dV dx. Tadi you all dah salin ke yang ni? Lupa pula nak tanya. Dah. Okey. Okey. So sekarang ni V bawa pergi kanan kan? Okey, so dia jadi 2V tambah 3V kuasa 2 per 1 tambah 2V tolak V. Okey, so oleh kerana belah kiri ni ada penyebut, so sebelah kanan ni pun kena tiru jugalah. Okey, so sebenarnya dekat bawah V ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia ada nombor 1. Okey, so sebab kita nak samakan penyebut dengan kawan sebelah ni, kita kenalah darabkan dengan 1 tambah 2V. Okey, so bawah darab dengan 1 tambah 2V, atas pun kena darab dengan 1 tambah 2V. Okey, so sebelah kiri ni dah settle. Tak ada apa-apa kita nak buat dekat dia. Okey, so saya salin je balik. Okey, and then yang sebelah kanan ni, okey, semua penyebut dia dah jadi 1 tambah 2V. Okey, so yang ni, yang 2V tambah 3V kuasa 2 ni, kita just salin balik je. Okey, yang negative sebelah V, sini, betul. Okey, yang ni kita kena darab masuk. Okey, jangan lupa pula negatif kat depan ni. Nanti kamu salah pula kalau tertinggal. Alright, so tadi kawan kamu dah bagi. Okey, dia akan jadi negatif V. Lepas tu, apa lagi tadi? Negatif 2V square. Negatif 2V kuasa 2. Okey, so dapat macam ni. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada Okey, tengok sebelah kanan tu. Okey, kita kena simplify dia sebab ada benda yang sama. Okey, kat mana tu? Yang mana yang sama? Jawapannya V tambah V kuasa 2. Ni kan. 2V tolak V kan? Okey, kamu dapat V. Okey, satu lagi. Tambah V kuasa 2. Betul. Okey, 3V kuasa 2 tolak 2V kuasa 2. Okey, so kamu dapat tambah V kuasa 2. Macam boleh potong lagi pun. Tak boleh. Tak boleh. Nak potong kena faktor. Okey, tu sebab tu saya tak bagi kamu potong. Okey, nampak belah kiri ni tak ada V pun. Okey. Alright. Bila sampai sini, okey, tengok dekat skrin betul-betul. Okey, memang V semua kat sebelah kanan. Okey, tapi kamu tengok kat sini pula. Okey, ada X dengan ada V. Okey, sebelum ni saya dah bagi tahu kan, dV dengan dx mesti ada dekat atas. Okey, so sekarang dx ni dia ada kat bawah, dia tak boleh ada kat sini. Kita kena bawa dia naik atas. Okey, so kita kena bawa dia pergi kanan. Darab silang.
Sebab dia boleh naik atas dekat tanda sama dengan tu. Okay. So sama dengan dx kat sebelah kanan. Okay. And then sebab x ni ada belah kiri, dia kena ikut kawan dia kat sebelah kanan. Okay, saya bawa atas ke bawah? Wah. Bawah. Okay, darat silang. So 1/x. Okay, dv dekat situ stay. Okay, yang ni kamu kena darab silang jugalah. Sebab dv ada kat sebelah kiri. Okay, so kat sini ada apa ni? Dekat sebelah dv ni. 1 tambah 2v. Betul. 1 tambah 2v per V tambah V kuasa 2. Betul. V tambah V kuasa 2. Okey. Sampai sini. Tak ada soalan kan? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak kamu salin dulu. Okey, dari Apa yang ni belum habis lagi lah, belum jawapan akhir lah. belum. Jauh lagi. Sebab jauh lagi. Okey, salin dulu. Okey, so sebenarnya kamu dah nampak dah solution kat situ. Okey, dia punya step dia daripada awal tu je yang beza. Maksudnya kamu tengok tak boleh nak buat dalam bentuk linear equation. So kamu gantikan y sama dengan bx. Okey, lepas tu kamu samakan equation 1 dengan 2. Okey, lepas tu kamu rearrange supaya satu variable belah kiri, satu variable belah kanan. Okay, lepas tu integrate. Cuma, biasalah kamu kan bila saya twist sikit soalan, kamu dah tak tahu dah macam mana nak jawab. Maksudnya kena buat banyak latihan lah. Okay, dah salin ke yang ni nak sambung ni? Dah, ada soalan setakat ini sebelum saya integrate. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kita dah dapat dah tu. Okay, kita dah ada dah. Semua variable v dekat belah kiri dan semua variable x kat sebelah kanan. Okay, so once kita dah kumpulkan variable belah kiri dan kanan tu, barulah kita boleh integrate. So kita pun keluar tanda cacing. Okay, so keluar tanda cacing ni. Okay. Sebelah kanan ni paling senang kamu nak settle. Integrate 1/x. Dapat apa? Ln x. Dapat ln x. Okay, so dah settle lah kat situ. Tambah c. Sebelah kiri ni yang susah sikit. Okay, tapi saya dah pesan banyak kali. Kamu boleh terus integrate kalau ada tambah atau tolak. Okay, so kamu boleh integrate sebutan demi sebutan. Okay, tapi kalau darab ataupun bahagi, kamu kena simplify atau guna substitution. Okay, so tengok rupa dia tak boleh simplify. So kena guna substitution. Okay, so sekarang kita guna substitution lah ni. Okay, so normally substitution kita memang ambil yang bawah. Okay, jaranglah kita ambil yang atas. Okay, so kita gantikan u sama dengan v tambah v kuasa 2. Okay, so v ni kamu treat dia macam kamu treat x. Okay, so bila kita differentiate dia, kita beza dia macam kamu beza x. Okay, sama. So sekarang saya nak du dv. Sebab ada v bukan x. Okay, so du dv. So saya dapat apa ni? Sebenarnya satu v ni. 2v. Habis yang depan v ni nak buat apa? Dia ada satu v sebenarnya.
Okey, satu tambah 2V. Okey, 1 tambah 2V. Okey, beza dia punya rules, kuasa bawa depan, kuasa tolak 1. Okey, so kita dah beza. Okey, so macam contoh-contoh saya yang sebelum ni, saya nak DV ni kat sebelah kanan. Sebab saya nak jadikan dia kepala rumus. Nak gantikan dekat dalam ni, DV ni. Okey, so saya bawa dia ni atas, saya tukar, silangkan dengan 1 tambah 2V ni. Okey, maksudnya kita guna konsep darab silang juga. Okey, so DV ke atas, 1 tambah 2V turun bawah. Okey, so siap ni baru boleh masuk belah kiri ni. Okey, so keluar tanda cacing ni lagi. Okey, 1 tambah 2V tu stay kat situ. Okey, V ni, V ni kita dah tukar dengan U. Okey, and then dV ni kita ambil lah ni. Okey, so du per 1 tambah 2V. Okey, so nampak benda yang kamu boleh potong dah? Okey, saya buat kurungan lah. Buat kurungan. Okey, so kamu nampak dengan jelas. Okey, so kita boleh potong dah ni. Senang je integration ni sebenarnya. Okey, so integrate. So yang tinggal ialah 1 per U. du sama dengan ln X tambah C. Okey, macam tu. Tu ln U pun kan? Betul. Okey, so integrate 1 per U, kamu dapat ln U. Okey, so ln U kat sini sama dengan ln X tambah C. Okey, tapi U tak ada dalam soalan. U kamu yang buat tadi, U ni dia. V tambah V kuasa 2. So kita ganti balik lah. Okey, ln V tambah V kuasa 2. Okey, macam dah siap kan? Tapi sebenarnya belum. Sebab V pun sebenarnya tak ada dalam soalan. Okey, V tadi kita buat sendiri kat sini. Okey, kita yang buat Y sama dengan VX. So kalau daripada sini, V sama dengan apa? Y bagi X. Betul. Y per X. Okey, so gantilah balik V tu Y per X. Okay, so ln Y per X tambah Y per X kuasa 2 sama dengan ln X tambah C. Okay, siap. So sebenarnya yang panjang tu bukan dekat homogeneous tu. Yang panjang tu dekat masa integration tu, masa substitution. Okay. Okay, ada soalan tak kat sini? You all? Soalan ni berapa markah pun kalau keluar? Bergantung kepada susah ke senang soalan tu. Kalau step dia banyak, banyaklah markah dia. Macam ni kan markah banyak. Kalau step banyak macam ni kan, banyaklah markah dia. Dalam 10 ke, 11 ke. Okey, tadi sampai mana Salim? Ni Ni kan? Okey, Salim. Betul. Okey, salin, fikir, digest. Fikir. Salin sambil fikir. Puan. Asyik tak faham yang last tu. Yang mana? Lepas kan dah ln U, lepas tu kita ganti dengan yang V tambah V kuasa 2 tu kan. Okey. Lepas tu dia tukar jadi Y. Sebab kat sini. Semula-mula tadi kita ada buat Y sama dengan VX. Oh, jadi V tu V tu kita tukar balik. Sebab V tu sebenarnya tak wujud. Kita yang buat Y sama dengan VX ni. Okey. Faham. Siapa? Okey, salin balik. Salin, fahamkan. Okey, masuk test.
Puan, dah tanya Puan? Ya. Apa dia? Contoh je. Ha. Yang Y sama dengan VX tu, saya guna Y sama dengan V square X, jawapan last sama ke? Y sama dengan apa? V square X. V square X. Walaupun macam jawapan last sama ke? Jawapan last. Bukan you lagi menyusahkan hidup you ke sebab you guna V kuasa 2? Tapi jawapan last sama ke tak? Tu je yang saya tahu. Sama kalau you ganti balik lah V tu nanti. Tapi nanti ada square root. Okay. Maksudnya you janganlah jadi V square X. Mungkin you guna Y sama dengan apa nama dia, WX ke. Maksudnya kamu guna huruf lain. Tak ada masalah. Sebab V tu kita wujudkan sendiri. Okay. In the end kamu tukar balik kan V tu sama dengan apa. So janganlah pilih yang V square tu. Nanti ada square root dan menyusahkan you pula. Kan? Puan. Okay. Yang ln U equals to ln X plus C tu, kenapa ada C Puan? Sini kanan ni. Atas. Atas? Tak. Bawah. Bawah? Ni ke ln X plus C? Ln U. Ln U, kenapa tak ada plus C? Tak, kenapa ada plus C? Plus C tu kan dekat sini je. Ln X tambah C. Memang ada C ke Puan? Okay. Every time you integrate. Ada tahu Puan. Tapi saya tanya kenapa yang ni apa? Yang cakap. Kenapa ada tambah C? Kat sana. Dekat sini, bawah ni. Tak, atas. Yang ketiga tu, ke belakang. Ni? Belakang. Tak, yang tadi Puan. Yang ln U equals to ln X plus C. Equation This one? Ya. Saya follow je yang kat atas ni. Okay Puan. Puan, yang Y per X tu V sana tadi V sama dengan Y per X. Ni. Okay. Puan, so maksudnya kalau contoh ada dua integrate, C ada satu je lah, tak ada dua C. Okey, katalah dia sebenarnya macam ni. C ni, kita tak tahu nilai dia apa tau. C tu sebenarnya any constant. Okey, sekiranya kamu kata kamu nak buat dua-dua lah. Tapi saya tak nak guna C, saya nak guna A. Okey, kata saya integrate satu per U. Dia sebenarnya macam ni. Konsep dia, setiap kali kamu integrate, kamiran tak tentu. Maksudnya tak ada limit. So bila tak ada limit, kita akan ada satu constant. Okey, satu constant tu kita tak tahu nilai dia apa. Okey, so selalunya kita letak C untuk menggambarkan ada lagi satu nombor yang kita tak tahu. Okey, kita guna C sebab C tu for constant. Okey, so bila kita integrate, kita akan dapat ln U plus C1 lah saya kata. Okey, sama dengan ln X plus C2. Ni C1 dulu tadi kan? Okay, C2 kata macam ni. Okey, tapi nilai C2 dengan nilai C1 ni saya tak tahu. Saya boleh combinekan dia. Jadi C. Yang tu boleh faham tak? Maksudnya satu tu ada satu je lah. Yes. Dia akan ada satu je nilai. Tapi kita tak tahu berapa. Maksudnya C1 kita dapat ada nilai. C2 kita ada dapat nilai. Okey, kita combinekan jadi C. Macam tu. Okey. So that's why kita tulis satu je. Okey, soalan lain. Winesh tadi yang soal pasal C tu. Yang ni I hope my explanation can make you understand better lah tentang C tadi. Thank you. Okay. Alright, lagi? Dah, tak ada? Dah. Tak ada? Dah,
Okay. Boleh. Boleh kita move to the next example? Boleh? Boleh. Okay. So konsep dia sebenarnya sama je. Cuma masa kamu nak integrate nanti, okay, kamu akan jumpa macam-macam soalan integration. Okay, so saya bagi lagi 3 soalan nanti kamu akan nampak lah. Okay, benda-benda yang kamu dah belajar pun masa matematik 2 cuma kamu tak ingat. Okay. Okay, so we move to the next example. Kamu akan nampak sebenarnya homogeneous tu step dia sikit je. Okay, yang selebihnya tu adalah step-step kamu integrate biasa. Okay, so this is our second example. Okay, cuma kali ni sebelah dy dx ni ada ada expression, another expression dekat situ. Okay, so kita tak nak x kuasa 2 tambah y kuasa 2 ni kat sini. Okay, kita nak dy dx je sebelah kiri sebab kita nak buat equation 1 dengan equation 2 tadi. Okay, so macam mana saya nak pindahkan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 ni pergi kanan, dia pergi mana? Bawah ke atas? Ni? Nak bawa pergi kanan? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Pandai. Okay, sebab kita guna darab silang. Okay, so dia mesti bersilang kat situ. Okay, so dy dx sama dengan xy divide dengan x square plus y square. Okay, lepas tu sama macam tadi. Kita assume y sama dengan vx. Okay, so kita gantikan semua y kat dalam ni dengan vx ni. Okay, so saya buat lagi. dy dx sama dengan x. Okay, y kita ganti dengan vx. Okay, per x square plus, okay, ada y lagi ni. So kita ganti lagi dengan vx. Okay, lepas tu ada kuasa 2. Okay, lepas tu step seterusnya kita kena expand. So kita expand lah. Okay, x darab x kuasa 2 b per x kuasa 2. Okay, ni sama juga guna hukum indeks. Okay, 2 masuk dalam. Alright, so kita ada plus v square x square. Okay, lepas tu sama juga macam tadi, kita nak simplifykan dia. Okay, so kita factor out dulu x kuasa 2 tu sebab x kuasa 2 ada kat semua sebutan. Okay, so yang atas tu tak perlulah sebab tak ada tanda tambah tolak. Okay, yang bawah ni kena. Okay, so tinggal apa tu? Dalam kurungan. 2 plus b kuasa 2. B kuasa 2 tambah 1. Betul. Okay, lepas tu potong. Okay, dapatlah dy dx sama dengan v per 1 tambah v kuasa 2. Okay, selesai equation 1. Okay, salin dulu.
Dah you all? Dah salin? Dah. Ya. Okey. Yang sebelah kanan ni sama macam tadi. Okey. Tak berubah pun. Kalau you just tulis balik pun tak ada masalah. Okey. Tapi untuk orang yang belum faham sangat tadi, okey, saya terangkan balik ni. Okey. So sekarang saya ada y sama dengan vx. Saya nak cari dy dx. Guna product rule. Okey, product rule, dia punya rule ialah beza pula. Variable pertama v darab dengan beza variable kedua. Okey, beza variable kedua adalah x terhadap x tambah variable kedua x darab dengan beza variable pertama v terhadap x. Okey, itu formula product rule. Okey, sebab variable kedua adalah x. So bila kita beza terhadap x juga kita dapat 1. Okey, so dy dx ialah v tambah x dv dx. Okey, so this is our equation 2 for dy dx. Okey, so step dia sama je. Suppose kamu dah faham sikit lah. So sekarang saya ada 2 equation bagi dy dx. Okay, so saya nak samakan dia. Okay, so saya nak samakan 2 dengan 1. So macam saya cakap dengan you all tadi, nak buat 1 sama dengan 2 pun tak ada masalah. Boleh je, sama je. Okay, so saya nak 2 sama dengan 1. So saya buat 2 dulu kat situ. V tambah x dv dx sama dengan 1 v per 1 tambah v kuasa 2. Okey. Lepas tu kita dah boleh integrate dah. Okey, tapi dengan syarat kamu kena pindahkan dulu. Pastikan kamu separatekan v dengan x. Okey, so step dia sama juga. Kita tengok v kawan-kawan dia kat sini. So kamu pindahkan dulu v ni pergi kanan. Okey, so kamu ada x dv dx sama dengan v per 1 tambah v kuasa 2 tolak v. And then sama juga macam tadi. Okay, kita nak samakan penyebut dengan kawan sebelah ni. So darab dengan 1 tambah v kuasa 2. Yang ini pun darab dengan 1 tambah v kuasa 2. Okay. And then belah kiri ni tak ada apa-apa. So kita salin balik. Okay. So penyebutnya ialah 1 tambah v kuasa 2. Okay. And then yang lain kamu kena expand. So expand lah yang ni. Okay, dapat apa ni guys? Dapat apa? Tolak V. V tolak V tolak V darab V kuasa 2 berapa? V darab V kuasa 2 tolak V. Mana ada? V kuasa 3. V kuasa 3. Okay, V kuasa 1 darab V kuasa 2. V kuasa 3 lah. Kan? Betul tak? Betul. Okay. Jangan salah kat benda yang simple macam ni. Okay. Ni hukum indeks je ni. Okay. Dapat macam ni. Alright. So kat situ apa yang saya boleh mudahkan? You all? V tolak V. V tolak V. Habis. Alright. So tinggal negatif V kuasa 3. Okay. Saya salin dulu. Cantik-cantik. Okay, macam ni. Okay. Bila sampai sini, so samalah macam tadi. dv dengan dx kena ada kat atas. Okay, so dx ni, saya kena bawa dia silang ke kanan. Okay, sebab dia boleh pergi ke atas. Okay, so kat sini, sama dengan, okay, ada dx. Okay, sama juga dengan kawan x kat sebelah ni. Okay, dia kena ikut kawan dx ni.
So atas ke bawah, pergi kanan? Bawah. Bawah. Okay, so 1 per Puan. X. Nak tanya 1 plus V kuasa 2 tu kat mana? Kenapa V kuasa 2 je? Kenapa V kuasa 2 je? Tak, jangan tinggal dia kat bawah tadi. Kan V tolak V kosong. Lepas tu bawah kan tertinggal. Sorry. 1 tambah V kuasa 2. Okay. Sama macam atas ni patutnya. Okay. Okay. Thanks. Alright. So sekarang ni X dah bawa turun. Okay. So V pun sama. Semua kena bawa pergi sebelah kiri. Okay. Jadi apa tu kalau V bawa pergi belah kiri? 1 tambah V kuasa 2 per negatif. Okey. Okey, dengar ni. Ada negatif kan kat sini. Kan? Okey, kamu boleh pilih nak tinggalkan dia ke nak bawa sekali. Okey? Pilihlah yang mudah. Tak ada masalah. You nak bawa pun boleh, nak tinggal pun boleh. Saya nak tinggal je kat sini. Okey? Kalau kamu nak bawa, boleh juga. Tapi jawapan nanti tak sama. Tapi sebenarnya still betul sebab kita boleh rearrange lagi sampai jawapan dia betul. Sampai jawapan dia sama. Okey, so sebenarnya tak ada masalah negatif tu kamu nak bawa ataupun kamu nak tinggal sebab jawapan akhir kita boleh dapat sama kalau kita nak samakan lah. Okey, so sampai sini. Ada soalan tak? Sebelah kiri V, sebelah kanan X je ni. Kita dah boleh integrate. Okey, ada soalan? Anak-anak? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya nak kamu salin dulu. Okay you all, dah? Dah salin? Dah? Sudah. Okay, kita nak solve. Dah habis dah tu. Okay, method yang saya nak ajar sebenarnya atas ni je. Yang lain tu sama. Okay, so sekarang ni kita dah tengok sebelah kiri V, okay, sebelah kanan X. Okay, bolehlah keluar tanda cacing tu. Okay, so saya keluar tanda cacing ni. Okay, sebelah kanan dah boleh solve ni. Okay, sebelah kanan dapat apa tu? Sama dengan? Okay, negatif saya keluarkan. Negatif ln X tambah C. Okay, settle lah sebelah kanan. Okay, sebelah kiri. Okay, sebelah kiri bahagi. So, kalau bahagi maksudnya kamu kena simplify atau kamu kena substitute. Okay, tapi ada cara yang lebih mudah daripada substitute tu. Okay, kamu nak substitute pun sebenarnya tak boleh ni. Tak boleh dapat substitute. Okay, sebab bila kita ambil U sama dengan V kuasa 3, dia akan jadi 3V kuasa 2. Tak boleh potong dengan atas ni. Okay, so kita kena guna cara lain. Okay, substitute tak boleh. So, kena guna kaedah lain. Okay, so kamu perasan tak kat sini?
Faktor kan? Bukan faktor kan. Dia ada tanda tambah. Pecahkan. Betul. Kamu boleh pecahkan. Tapi ingat ya, pesan saya, kamu cuma boleh pecahkan kalau bawah ada satu je penyebut. Okey? Kalau dua penyebut tak boleh. Okey? So make sure bawah satu penyebut baru boleh pecahkan. Okey? So sekarang saya pecahkan dia. So dia jadi 1 per V kuasa 3 dV tambah V kuasa 2 per V kuasa 3 dV. Okey, so sebelah kanan dah settle. Okey, kita nak solve yang sebelah kiri. Okey, sekarang ni V kuasa 3 tau dekat bawah, bukan V. Kalau V je boleh jadi ln. So kalau V kuasa 3, apa kita nak buat dulu sebelum integrate? Jadikan kuasa negatif. Yes. Kamu bawa dia naik atas. Okey. Bawa naik atas jadi V kuasa negatif 3. Okey. dV. Tambah. Okey. Yang ni pula kamu boleh potong. Okey. Kuasa 2 dengan kuasa 3. Okey. So saya potong 2. Potong 2. Tinggal 1. Okey. So yang ni tinggal 1 lah. Alright. So jadi 1 per V dV. Okey. So lagi sekali sebelah kanan dah settle. Okey, sebelah kiri. Macam mana saya nak integrate V kuasa negatif 3 ni? Kuasa dia apa kita nak buat? Kalau integration? Tambah 1. Tambah. Betul. Tambah 1. Okey, so tolong jangan keliru ya. Kalau beza, tolak 1. Kalau integrate, tambah 1. Okey, so negatif 3 tambah 1. Berapa? V? Negatif 2. Pandai. Bahagi dengan? Negatif 2. Negatif 2. Okey, tambah. Kita integrate 1 per V? Ln V. Ln V. Okey, nampak dah? Siap dah. Okey, so sekarang kita kena ganti balik V je lah. Okey, so saya cantik-cantikkan dulu sebab tak cantik ni. Okey, ada negatif 2. Okey, saya bawa dia pergi depan lah. Ingat bila saya bawa pergi depan, dia still kat bawah. Okey, kamu jangan tiba-tiba bagi dia naik pangkat. Okey, V. Okey, V sama juga macam tadi ya. Kita dapat dari sini. Kita dapat dari sini. V sama dengan Y per X. Okey. So saya ganti balik. Y per X. Okey. Kuasa negatif 2. Tambah ln Y per X. Sama dengan negatif ln X tambah C. Okey, tak cantik ni nombor negatif ni. Okey, so saya nak cantikkan dia. Saya nak jadikan dia positif. So apa jadi kat dalam? X per Y. X per 2 ke? Saya jadikan dia positif. Apa jadi kat dalam tu? Siapa pandai? Dia macam ni lah. Dia patutnya macam ni. X per Y. Jadi apa? Terbalik lah kan? Macam tu. Sebab ada 1 per tu. Okay, bila bawa naik atas, dia jadi terbalik. Kamu guna yang ni. A per B bahagi C per D. Kamu dapat A per B darab D per C. Ni kan kamu belajar masa sekolah dulu. Okay. So kita terbalikkan je. So jadi X per Y. Okey, ada masalah ke kalau kamu tinggalkan jawapan sampai sini je? Boleh juga, tak ada masalah. Saya bagi betul, saya takkan salahkan. Okey? Alright. Ada soalan? Macam mana? Kuasa negatif 2 kan? Betul. Okay, saya terbalikkan sebab kuasa dia tu saya tukar dia jadi positif. Ikut follow rules yang kat bawah ni.
Okey. So boleh salin.